Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama bertemu pada petang ini untuk menyambung tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam kuliah yang lalu, yang sebelum ini, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk rakaman yang ditinggalkan dalam Facebook saya, iaitu audio kuliah, juga di Facebook audio kuliah, dan juga di Facebook saya, e-store kuliah Ustaz Syam, ya? E-store kuliah Ustaz Syam. Tuan-tuan boleh rujuk, ya, kuliah saya tu, iaitu surah tadabbur ataupun bacaan tafsiran surah Al-Waqi'ah, ya, bacaan tafsiran surah Al-Waqi'ah ayat 1 hinggalah ayat 8, ayat 9, ayat 1 sehinggalah kepada ayat 9. Dan insya-Allah pada petang ini kita nak sambung pada ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun. Ayat 10. Di mana ayat 10 ini ada hubungan dengan ayat 8 dan 9. Ya, di mana ayat 8 dan 9 itu, dan termasuk ayat 10 ini adalah ayat yang menerangkan atau menjelaskan ayat yang ketujuh daripada surah Al-Waqi'ah ini. Di dalam ayat yang ketujuh, Allah menyatakan, wa kuntum azwajan salasah. Kamu, yakni kita semua, di padang mahsyar nanti akan terbahagi kepada 3 kumpulan, 3 golongan, 3 puak. Maka 3 puak inilah yang dinyatakan oleh ayat 8, 9 dan 10. Ayat 8 menyatakan tentang Ashabul Maimanah, golongan kanan, golongan syurga, puak syurga, ya. Dan adapun ayat yang ke-9, ia merujuk pada golongan kiri ataupun puak neraka ataupun golongan neraka, wal-ayazubillah. Manakala ayat yang ke-10 ini menyatakan
kumpulan yang ketiga atau golongan yang ketiga, puak yang ketiga, di mana puak ini adalah terdiri daripada puak yang pertama tadi, tetapi kedudukan mereka amat dekat dengan Allah. Kalau puak yang pertama tadi, sebagaimana disebut dalam ayat 8, Ashabul Masy'amah, mereka adalah golongan yang menduduki syurga Allah, memasuki syurga Allah. Kenapa mereka dapat duduk dalam syurga Allah? Ini saya ada bincangkan dalam kuliah saya, rakaman kuliah tu boleh rujuk balik. Maka ayat As-Sabiqun ini adalah dari kalangan ahli syurga yang terbaik. Dari kalangan ahli syurga yang terbaik, iaitulah As-Sabiqun As-Sabiqun, iaitu dinyatakan di dalam tafsir ini As-Sabiqun, iaitu golongan yang mengutamakan dalam hidup mereka. Mereka mengutamakan atau mendahulukan, atau golongan yang bercepat-cepatan bifi'lil khairati fid dunyahum as-sabiquna ila ad-darajati fil akhirati lidukhulil jannah. Mereka, antara ciri-ciri orang-orang as-sabiqun as-sabiqun ini, mari kita semak. Adakah kita mempunyai ciri-ciri ini? Kalau ada, alhamdulillah, kita mantapkan lagi, kemaskinikan lagi. Kalau belum ada, kita usahakan supaya kita mempunyai ciri-ciri ini. Iaitu apa dia? As-sabiqun, golongan yang dalam hidup mereka mendahulukan, mengutamakan ataupun bercepat-cepatan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, ketaatan, ibadat di dunia ini. Oleh kerana di dunia ini mereka mendahulukan kebaikan, mengutamakan kerja-kerja kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan taat, maka di akhirat nanti mereka didahulukan untuk mendapat darjat yang tinggi dan memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, dalam hubungan ini ada beberapa pelbagai versi penafsiran yang memberikan sedikit gambaran tentang golongan as-sabiqun as-sabiqun ini, yang saya akan baca dan cuba kita semak. Cuba kita semak dan kita lihat adakah mereka ini, kita ini ada mempunyai ciri-ciri seperti ciri-ciri yang ada pada mereka. Iaitu pertama, sebagaimana berkata Ikrimah, as-sabiquna ilal Islam, mereka adalah golongan yang mengutamakan, mendahulukan Islam, mendahulukan Islam, mengutamakan Islam dalam hidup mereka, mengutamakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutamakan tuntutan Islam dan apa yang dikehendaki oleh Islam, mengutamakan syariat Islam dan hukum Islam di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, berkata Ar-Rabi' bin Anas, as-sabiquna ila ijabati Rasul sallallahu alaihi wasallam fid dunyahum as-sabiquna ila al-jannati fil uqba. Mereka adalah golongan yang mengutamakan dan mendahulukan di dalam kehidupan mereka, di dalam menyahut panggilan-panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutan-tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemahuan-kemahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat serta anjuran yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada itu, mereka kesudahannya di akhirat didahului untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ila salawatil khamsah. Ini penting. Golongan as-sabiqun as-sabiqun ini, tuan-tuan, adalah golongan yang di dalam hidup mereka mendahulukan, mengutamakan salat 5 waktu daripada lain-lain perkara. Yang mendahulukan, mengutamakan salat 5 waktu daripada lain-lain perkara. Mereka membesarkan salat 5 waktu.
Mereka akan tinggalkan perkara lain semata-mata kerana nak menunaikan solat 5 waktu. Bukan sebaliknya, mengutamakan perkara lain berbanding solat 5 waktu. Mengutamakan pekerjaan berbanding solat 5 waktu. Apatahlah lagi mengutamakan rancangan TV, mengutamakan rancangan hiburan, mengutamakan Facebook, mengutamakan Twitter, mengutamakan medsos, mengutamakan perkara-perkara lain berbanding solat 5 waktu. Jadi kalau kita nak duduk, ini bagi saya ini adalah ciri yang paling utama dan paling penting bagi golongan as-sabiqun ini. Iaitu di dalam hidup kita, kita mengutamakan, kita mendahulukan iaitu solat 5 waktu berbanding dengan perkara-perkara lain. Banyak keutamaan, banyak juga benda-benda lain yang penting dalam dunia ini, tetapi tidak sepenting solat 5 waktu. Tidak sepenting panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sepatutnya ada alasan untuk ditangguhkan, yang tidak sepatutnya ada alasan untuk dikemudiankan. Dan ini kita kena faham dalam persoalan ini. Kemudian tuan-tuan, berkata pula ad-dhaha ilal jihad. As-sabiqun ini ialah golongan yang mendahulukan dan mengutamakan kerja-kerja jihad, perjuangan jihad. Dalam hidup mereka, mereka mengutamakan perjuangan untuk menegakkan dan membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendahulukan, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendahulukan kerja-kerja dakwah, menyeru umat manusia kepada Islam, menyeru musyrikin Quraisy kepada Islam, menyeru mereka yang ada di sekitar Arab Jazirah kepada Islam. Dan juga bentuk perjuangan yang ada di zaman Nabi ialah peperangan. Mereka mendahulukan peperangan, mereka mendahulukan jihad, peperangan di dalam untuk memenangkan Islam, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, di dalam konteks hari ini, konteks perjuangan hari ini ialah mendahulukan sebarang bentuk perjuangan, sebarang bentuk gerak kerja bagi membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan kebajikan, gerakan-gerakan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak di hadapan mata kita. Bermacam-macam NGO, bermacam-macam pertubuhan, bermacam-macam persatuan, bermacam-macam gerakan, bermacam-macam parti yang berjuang berteraskan Islam di atas muka bumi Allah. Maka kalau kita nak letakkan diri kita sebaris dengan golongan as-sabiqun, maka kita hendaklah mengutamakan dan mendahulukan segala gerak kerja yang nak memenangkan Islam, nak menyampaikan Islam, nak membela Islam daripada serangan-serangan musuh. Hari ini kita tengok dengan adanya media sosial, dengan adanya media sosial, serangan-serangan terhadap Islam begitu hebat, serangan-serangan terhadap Islam begitu ketara. Maka kita hendaklah menjadi golongan barisan depan, frontliner. Kita menjadi golongan frontliner, sepatutnya menjadi barisan depan untuk mempertahankan Islam di media-media sosial. Kalau kita mampu menjawab, kita ada ilmu, kita ada ilmu dan kita mampu menjawab tuduhan-tuduhan, kita jawablah. Kalau kita tidak mampu menjawab, sekurang-kurangnya kita kongsikan, kita like, kita komen, memberi sokongan kepada status-status dan post-post yang dipostkan untuk menjawab tuduhan-tuduhan terhadap perjuangan Islam, untuk membela Islam yang dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Yang paling kita bimbang hari ini ialah terlalu banyak fitnah di luar sana. Bukan sahaja mereka yang tidak Islam, mereka yang bernama Islam, mereka yang kadang-kadang berlatar belakangkan agama, tetapi masih berteraskan fitnah dengan senang, dengan mudah, tanpa merasa takut kepada dosa. Berteraskan kepada fitnah, menjalankan fitnah terhadap perjuangan Islam, terhadap tokoh-tokoh Islam, terhadap individu-individu
yang nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjadi as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang mendahulukan, yang mengutamakan gerak kerja memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam di dalam kehidupan kita ini. Kemudian di sana Sa'id bin Jubair menyebut, humul musari'una ila taubati wa ila a'malil birri. Golongan as-sabiqun as-sabiqun ini adalah juga golongan yang mengutamakan, yang mendahulukan di dalam kehidupan mereka, ataupun yang menyegerakan. Istilah yang dipakai di sini ialah al-musari'una, iaitu merujuk pada makna menyegerakan taubat, menyegerakan taubat. Bila kita manusia ni tidak lari daripada melakukan kesilapan dan dosa, itu tak apa. Terlanjur melakukan kesilapan dan dosa, itu tidaklah bahaya sangat lagi. Kalau sekiranya kita segera kembali ke pangkuan Allah, segera bertaubat, segera sedar dan segera insaf dan segera bertaubat, maka kalau kita segera bertaubat, segera insaf dengan kesalahan kita, segera kembali ke pangkuan Allah, segera kembali kepada syariat Allah, segera kembali kepada kemahuan dan kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini. Setelah kita liar, setelah kita sesat, setelah kita mundar-mandir ke mana-mana dalam ruang kehidupan kita yang kita rasa bebas ini, kita segera kembali kepada Allah. Maka bersegera kembali kepada cara hidup yang dikehendaki oleh Islam, bersegera kembali kepada syariat Allah, hukum Allah, kehendak Allah. Itu adalah golongan kita, meletakkan kita di dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun, golongan ahli syurga yang mendapat tempat yang dekat dengan Allah. Kerana ayat selepas ini menyebut nanti ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang hampir kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam syurga nanti, syurga yang dekat dengan Allah. Duduk dalam syurga nanti, syurga yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam syurga nanti, syurga yang tertinggi. Maka marilah kita meletakkan diri kita, berusaha untuk meletakkan diri kita di dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang mendahulukan, yang mengutamakan tuntutan agama, tuntutan syarak, yang mendahulukan gerak kerja agama dan gerak kerja yang dituntut, yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuklah apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, menyegerakan bertaubat dan menyegerakan melakukan amal-amal kebaikan. Al-musari'una ila taubah, bersegera melakukan taubat, wa ila a'malil bir, dan bersegera melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan kebaikan. Kenapa mesti bersegera? Bukan sahaja kerana nak meletakkan diri kita. Kenapa mesti bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Ada je peluang melakukan kebaikan, kita buat. Ada je peluang kita tak tangguh, kita tak ambil masa yang lama. Ada je peluang kita terus buat. Kenapa mesti bersegera melakukan kebaikan-kebaikan? Bukan sahaja kerana kita nak meletakkan diri kita dalam golongan, bukan sahaja kerana kita nak meletakkan diri kita dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun ini, tetapi adalah kerana kita bimbang, kita tak sempat. Ajal maut di tangan Tuhan. Kita tak tahu bila masa kita. Ada orang kematiannya diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kematiannya tidak diberi tanda oleh Allah, datang secara mengejut sahaja, tak disangka-sangka. Sangkanya hidup lama lagi, sangka boleh hidup 10 tahun lagi, sangka boleh hidup 5 tahun lagi, sangka boleh hidup 6-7 tahun lagi. Sedar-sedar besok lusa kita dipanggil pulang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan bertangguh di dalam niat dan tekad dan azam untuk melakukan kebaikan. Maka kita hendaklah bersegera melakukan kebaikan, yang bukan sahaja meletakkan kita di dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun, tetapi ia juga akan meletakkan kita sebagai golongan yang tidak akan rugi kerana terlepas peluang dan melakukan kebaikan. Peluang kita hanyalah ketika hidup kita di atas dunia ini. Bila kita dah masuk ke kubur nanti tuan-tuan,
Tak usah kata dah masuk kubur. Bila nafas kita dah berhenti je, berhenti disedut atau berhenti dihembuskan, tak kira lah. Bila nafas kita telah berhenti disedut, atau ketika bila nafas kita telah berhenti dihembuskan, pada waktu itu tidak ada zikir wirid, tidak ada solat, tidak ada ibadah, tidak ada kebajikan lagi, kebaikan lagi yang kita mampu lakukan untuk menambah amalan kita, untuk menambah bekalan kita bagi menolong dan menyelamatkan kita di hari akhirat nanti, di hari kiamat, di barzakh, di padang mahsyar dan di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Tak ada melainkan 3 perkara yang selalu disebut-sebut: amal jariah, doa anak yang soleh, amal jariah yang kita buat yang pahalanya hidup, berterusan walaupun kita dah mati, dan juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Oleh kerana itu, peluang untuk berbuat kebaikan, peluang untuk memperbanyakkan bekal kita di atas dunia ini adalah selama nafas kita boleh sedut dan boleh hembus, adalah selama kita ada peluang masih hidup di atas dunia atau muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu macam apa yang berlaku pada saya. Saya sangka saya ni nak mati dah. Setahun yang lalu ketika ada di meja pembedahan, sehari 2 sebelum dibedah. Dan ketika berada di atas meja pembedahan pun, saya merasakan kemungkinan besar 90% sebenarnya hati saya merasakan saya dah, itulah saat-saat terakhir saya di atas dunia ini. Kerana pembedahan saya ada risiko, dengan penyakit yang saya hidapi. Walaupun pembedahan itu tujuannya hanya untuk pembedahan empedu, tetapi penyakit yang saya hidapi itu membawa saya kepada risiko saya mungkin akan koma selepas pembedahan. Dan risiko keduanya ialah tak sedar langsung, selepas pembedahan. Pada waktu itu saya merasakan saya sudah tidak ada lagi atas dunia ni. Itulah saat akhir saya. Tetapi Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur saya. Saya minta pada masa tu, wahai Tuhan, aku pasrah, aku redha. Kalau kau dah nak ambil nyawa aku sebentar lagi, aku terima dan aku redha. Tetapi kalau kau izinkan dan kau tidak memurkai aku ingin memohonkan supaya kau memanjangkan lagi umurku dalam tempoh tertentu, memanjangkan lagi umurku semusim 2. Kerana aku berasa belum puas dan cukup menyediakan bekal untuk bertemu denganmu, ya Allah. Aku bukan tidak rindu untuk bertemu denganmu, ya Allah, tapi aku bimbang jika perbekalanku tidak cukup. Sebab itu aku memohon, jika tidak kau murkai, berilah aku tempoh, berilah aku tempoh lagi, berilah aku sedikit peluang lagi untuk mengibadahimu, untuk memohon ampun, untuk bertaubat kembali ke pangkuanmu, dan untuk berdakwah, menjalankan kerja-kerja Islam, bekal-bekal dakwah, bekal-bekal untuk mati ni, Tuhan. Semusim 2 lagi, izinkanlah aku, wahai Tuhan. Tak tahulah sama ada doa itu dimakbulkan oleh Allah atau kerana memang Allah telah mentakdirkan. Maka saya hidup lagi, tuan-tuan. Tiba-tiba, tanpa diduga, adik saya pula lebih kurang sebulan yang lalu meninggal dunia, tanpa ada apa-apa tanda, tanpa ada apa-apa isyarat. Sudah dapat berita dia telah pulang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma alhamdulillah, mujurlah, syukurlah, pemergiannya itu dalam suasana yang indah. Dia mati pada hari Jumaat. Ditanamkan, walaupun barangkali sudah memasuki hari Sabtu, tetapi kematiannya pada hari Jumaat. Dan kita lihat ramai yang mendoakannya, dan melihat bahawa kita dapat melihat tanda-tanda husnul khatimah. Tapi kita nak ambil pengajaran, tuan-tuan. Sebab itu kita kena menyegerakan melakukan kebaikan. Kerana kita bimbang kita tidak ada masa lagi. Kita sangka kita ada masa lagi. Kita sangka kita banyak masa lagi. Tiba-tiba sebenarnya kita tak ada masa lagi. Sebab itu dalam sebuah hadis bermaksud, Nabi ada sebut yang lebih kurang bermaksud, kalau kamu berasa nak buat baik di pagi hari, buatlah terus, jangan tunggu petang. Kalau kamu berasa nak buat baik di petang hari, buat terus, jangan tunggu pagi. Kerana bila kita berada di pagi hari, kita belum tentu sempat sampai petang, hidup sampai petang. Dan bila kita berada di petang hari, kita belum tentu sempat hidup sampai pagi hari. Maka bila kita berasa ada peluang, bila kita ada peluang nak buat baik,
buatlah terus. Kerana apa? Kerana kebaikan-kebaikan itu akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kuliah pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam rakaman-rakaman ceramah kita, live ceramah kita di masa-masa akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.